Okay, Assalamualaikum, sahabat sejahtera. So, hari ni kita nak tengok aplikasi pembezaan. Setelah kita tahu macam mana nak buat pembezaan peringkat pertama dan juga pembezaan peringkat kedua. Dan kita imbas balik ada 4 bentuk fungsi yang kita boleh buat pembezaan, iaitu bentuk yang asas, kemudian bentuk yang dalam kurungan dengan kuasanya, yang ketiga bentuk fungsi yang dengan hasil darab, dan yang ketiga fungsi dengan hasil bahagi. So yang itu kita mesti mahirkan cara membuat pembezaan. So hari ini kita akan pergi pada aplikasi pembezaan. Maknanya kita nak gunakan, kita belajar tentang pembezaan tu, apa yang kita boleh dapat maklumat daripada situ. Okey, ada beberapa aplikasi sebenarnya yang kita boleh dapat daripada hasil pembezaan. Okey, tapi hari ni kita hanya tengok yang pertama dahulu. Yang pertama kita nak tengok kecerunan. Okey, kecerunan tangent kepada suatu lengkung. Okey. Dan juga kita boleh cari kecerunan itu pada titik yang berlainan. Okay, apa maksudnya? Dekat sini ada beberapa istilah yang awak kena faham. Yang pertama, awak kena faham tangent itu apa. Okey, kemudian lengkung pada titik-titik yang berlainan. Sebenarnya apa yang kita nak cari di sini adalah kecerunan. Okey, fungsi kecerunan ataupun dengan kata lain kita nak cari persamaan kecerunan. Okey, siapa masih ingat apa maksud garis tangent? Okey, katalah awak ada satu lengkung. Okey, ada paksi. Ini fx lah. Okey, katalah awak ada satu lengkung. Okey, sama ada positif atau negatif, lengkung ni tak ada masalah. Okey. So ada satu garis lurus yang menyentuh lengkung itu pada satu titik. Okey, contoh macam gini. Okey, so garis lurus ini menyentuh lengkung ini pada titik ini. So garis ini yang dinamakan garis tangent. Tangent. Okey, garis lurus ini menyentuh lengkung pada satu titik dinamakan garis tangent. Okey, kecerunan garis tangent ini boleh diperolehi dengan mencari pembezaan peringkat pertama. Okey, pembezaan peringkat pertama. Datang dari mana persamaan itu? Persamaan itu adalah persamaan garis lengkung ini. Okey, persamaan garis lengkung yang ada. Okey, jika kita imbas kembali, nilai kecerunan tu ada 3. Nilai kecerunan ada 3. Yang pertama, kecerunan negatif. Okey. Yang kedua, kecerunan sama dengan kosong. Okey. Yang ketiga, kecerunan sama dengan positif. Okey, macam mana keadaannya? Kecerunan garis-garis tangent ini, contohlah kalau negatif. Okey, kalau negatif, katalah ini lengkungnya. Okey. Ini garisnya. So garis ini nilainya mesti negatif. Nilai kecerunannya mesti negatif. Okey, kalau kecerunannya sifar atau kosong, okey, katalah tak kisahlah lengkung ni kita balik. Okey, so kecerunan kosong ni dia menyentuh lengkung tu dalam keadaan kalau kita macam ni, garisnya adalah selari dengan paksi X. Okey, kalau selari dengan paksi X, maknanya nilai kecerunan tu adalah sifar. Okey, kalau lengkung yang mempunyai kecerunan positif, bukan lengkung ni lah, dia punya garis tangentnya. Okey, so ini contoh garis tangent yang mempunyai kecerunan, nilainya mesti positif. Jadi kalau kita dapat cari dia punya persamaan untuk kecerunan garis tangent ini, okey, melalui pembezaan peringkat pertama, dan kita diberi nilai X. Okey, diberi nilai X. Sini X dulu. Okey, diberi nilai X nya, maka kita boleh mencari apa dia punya jawapan
kecerunan. Okey, nanti kita akan tengok contoh. Okey, saya ambil contoh dalam buku teks. Okey, muka surat 52. Muka surat 52. Kita fahamkan satu contoh. InsyaAllah Allah boleh jawab selepas ini. Okey, ini adalah penggunaan yang pertama, iaitu kecerunan tangent. Okey, boleh diperolehi fungsinya melalui pembezaan peringkat pertama dy dx. Okey. Bentuk fungsi tu nanti tengok pada soalan. Okey, dia bagi bentuk apa? Okey, asasnya kita dah tahu ada 4 bentuk. Kita tengok contoh 13. Raja di sebelah menunjukkan sebahagian daripada lengkung. Sebahagian daripada lengkung. Maknanya kita tak tahu lengkung ni selepas tu dia turun ke bawah ke atau terus ke atas, kita tak tahu. Tapi ini sebahagian daripada lengkung. Dan persamaan lengkung itu, okey, ini adalah persamaan lengkung. Lengkungnya bukan persamaan tangent, ini baru persamaan lengkung, iaitu y sama dengan 2x tambah 1 per x kuasa 2. Okey. So kat sini ni persamaan ini sepatutnya dekat sini lah. Y sama dengan lengkung ni, y sama dengan 2x tambah 1 per x kuasa 2. Okey, lengkung tu. Dan titik-titik, okey, ada titik A 1/25 kat sini, B 1/3 sini, dan juga C 2/1/4 dekat sini. Okey, diberi. Okey. Soalannya titik-titik yang terletak pada lengkung itu. Cari ungkapan bagi dy dx. Okey, so cari ungkapan bagi dy dx. Dari mana fungsi asalnya? Daripada persamaan lengkung. Okey, daripada persamaan lengkung. Okey, kita tengok penyelesaian. Penyelesaiannya tadi ini adalah persamaan garis lengkung. Okey, kuasa bawah depan belum berlaku, so cuma kita naikkan kuasa 2 ni, x kuasa 2 ke atas jadi x kuasa negatif 2. Okey, kemudian kita tulis dy dx bila satu ni kuasa 1 bawa depan. Okey, proses sama. Kemudian x 1 tolak 1, x kuasa kosong, selesai, tinggal 2 sahaja. So untuk bahagian yang kedua ni, negatif 2 bawa depan, x, negatif 2 tolak 1, proses memang tolak 1, dan akhirnya ini adalah hasil dy dx. Dan diturunkan semula dia punya x tu jadi 2 tolak 2 per x kuasa 3. Ini dy dx. Daripada mana? Daripada persamaan lengkung, fungsi lengkung. Okey, kita tengok kedua. Ditanya cari kecerunan tangent bagi lengkung pada titik A, B dan C. Cari kecerunan tangent bagi lengkung pada titik A, B dan C. Tadi saya dah beritahu dy dx itu adalah fungsi kecerunan. Yang ini adalah fungsi kecerunan garis tangent. Okey, fungsi kecerunan garis tangent. Kita tengok titik yang pertama, titik A. Titik A adalah diberi tadi 1/2 dan juga 5, dan bila titik koordinat kita tahulah ini adalah nilai x dan ini adalah nilai y. Dan daripada persamaan tadi kita dapat 2 tolak 2 per x kuasa 3, kita hanya menggunakan nilai x-nya sahaja. Okey, menggunakan nilai x-nya sahaja pada titik A, dan kita kira kita dapati bahawa nilainya adalah negatif 14. Negatif 14 ni adalah nilai kecerunan tangent di titik A. Contohlah kalau katalah saya buat satu garis lurus, maknanya satu garis lurus yang menyentuh lengkung ni, yang menyentuh lengkung ini pada titik A. Tak nampak sangatlah, tapi ni kat sini lah, garis lurus menyentuh titik A pada lengkung ini pada titik A, dan nilai dekat titik A ni kecerunannya adalah negatif 14. Okey, kita tengok yang kedua, titik B. Titik B, tangent di titik B. Titik B koordinatnya adalah 1,3. So sini x-nya 1, y-nya 3. Tapi dalam mencari kecerunan tangent, kita hanya ambil nilai x saja. Kita gantikan dan nilai kecerunan tangent di titik B adalah 0. Okey, kalau saya lakarkanlah titik B ni, dia ada satu garis lurus, ini garis tangent dia sentuh lengkung ini pada satu titik, dan pada titik ini kecerunannya adalah sifar seperti yang kita kira tadi. Okey.
Okay, sama juga dengan di titik C. Okay, di titik C koordinatnya adalah 2, 4, 1/4. Dan kita gantikan nilai X dalam persamaan tangent dy dx yang kita dapat tadi. So, nilai kecerunan pada titik C adalah 1/3/4. Okay, kecerunan ni boleh jadi pecahan, boleh jadi perpuluhan, tak ada masalah. Okay, so ini nilai kecerunan pada titik A, B dan C. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Untuk setiap titik A, B dan C, nyatakan keadaan kecerunan tangennya pada lengkung itu. Okey, dalam nota yang sebelum ni saya dah terangkan. Okey, kalau dia punya nilai itu, kita tengok pada nilai jawapan tadilah. Okey, kita tengok pada titik A. Pada titik A, kecerunan tangennya ialah negatif 14. Tadi kita dapatkan. Okey, so jawapan A, kecerunan tangent tadi kita dapat negatif 14, maknanya lebih kecil daripada kosong. Jadi kecerunannya adalah negatif. Okey. Dengan garis tangent condong ke kiri. Kita tengok tadilah macam saya lakar. Kalau garis ini dan dia lebih ke kiri kan. So maknanya garis ini kecerunannya negatif. Okey, kalau masih ingat lagi asas kita punya garis, kalau macam ini kecerunan positif. Kalau macam ni kecerunan sifar. Okey, kalau macam ni kecurunannya negatif. Okey, so yang ni lah tadi. Okey, untuk titik A. So untuk titik B kecerunannya adalah sifar. Tadi kita dah kira kan, jawapannya adalah sifar. Jadi kecerunan adalah sifar dengan garis tangent adalah mengufuk. Okey, tadilah saya pun lakarkan garisnya adalah mengufuk. Garis ini menyentuh lengkung pada satu titik. Okey, dan titik C kecerunannya kita dapat tadi adalah nilai positif. Jadi kecerunannya adalah positif dengan garis tangent condong ke kanan. So kalau kita tengok tadi garis titik C, kalau saya buat satu garisan, okey, dia sentuh satu titik pada titik C dan kita lihat garis ni sama dengan yang inilah bentuknya kan. So yang ini adalah kecerunannya positif. Okey, so itu adalah penggunaan pertama. Okey, satu yang awak kena ingat, fungsi kecerunan, okey, garis tangent yang kita kira tadi, fungsi kecerunan garis tangent bukan persamaan garis tangent itu. Atau awak kena ingat, okey. So, fungsi kecerunan garis tangent dy dx tadi, yang ni fungsi kecerunan garis tangent dy dx ini adalah untuk M garis tangent, kecerunan garis tangent, dan bukan persamaan garis tangent itu, bukan persamaan garis tangent. Kalau ikutkan garis tangent itu garis lurus, sepatutnya persamaan dia adalah y sama dengan mx tambah c. Yang itu awak kena faham betul-betul. Fungsi kecerunan garis tangent dy dx tu bukan persamaan garis tangent itu. Itu hanya untuk mengira kecerunan sahaja. Okey, kali ni kita nak tengok pula apa perkaitan garis tangent dan garis normal. Okey, tadi saya dah terangkan tentang garis tangent. Garis tangent tu adalah satu garis lurus yang menyentuh lengkung pada satu titik. Okey, satu garis lurus yang menyentuh satu lengkung pada satu titik. Kalau katalah ini diberi satu fungsi, persamaan lengkung ni ada satu fungsi y sama dengan fx. Kecerunan garis tangent ini diperolehi dengan cara dy per dx. Kita dapat kecerunan, M kan kecerunan garis tangent. Okey, itu garis tangent. So, di mana pula garis normal? Garis normal adalah garis lurus juga melalui titik yang sama tetapi dalam keadaan berserenjang. Ini adalah garis normal. Okey, garis normal. Bila satu garis lurus berserenjang, bermakna ada satu sifatnya yang kita kena tahu. Kecerunan dia adalah M garis tadi garis normal. Okey, kecerunan garis normal kita boleh dapat dengan cara 1/2
kecurunan garis tangent. Okey, atau asasnya kita tahulah. Okey, negatif, sorry. Kecurunan garis tangent kalau kita darabkan dengan kecurunan garis normal, hasilnya mesti negatif 1 kerana garis tu adalah berserenjang. Garis normal berserenjang dengan garis tangent. M tu kecurunan garis tangent. Jika didarabkan dengan kecurunan garis normal, nilainya adalah negatif 1. Okey. Okey, jika kita dapat nilai kecurunan sama ada garis tangent ataupun nilai kecurunan garis normal, maka kita boleh cari persamaan garis normal dan juga persamaan garis tangent dengan syarat kita ada satu titik koordinat. Diberi satu titik koordinat pun kita dah boleh tahu dia punya persamaan, sama ada macam ni ataupun kalau yang garis tangent katalah ada titik koordinat yang kita boleh dapati, makna kita boleh cari persamaan garis lurusnya. Okey, dengan formula apa? Okey, katalah untuk garis tangent ni tadi kecurunan dah ada, kita boleh cari y sama dengan m kecurunan garis tangent x tambah c. Ni nanti titik koordinat kita ada tadi, kita gantikan dalam ni y dengan x nya, kita dapat dia punya c, kemudian kita tulis balik persamaannya. Kalau untuk garis normal, okay, jika kita ada satu titik koordinat yang kita tahu yang melalui garis normal itu, so kecurunan garis dia punya persamaan garis normal itu dia akan dapati dengan cara y sama dengan m normal kecurunannya, nilai kecurunan yang kita dah dapat tadi, okey, x tambah c. Sebab kepersamaan garis lurus kan y sama dengan mx tambah c, tapi kat sini m nya adalah m untuk garis normal lah, kecurunan garis normal. So itu perkaitan di antara garis tangent dan juga garis normal, dan pelbagai soalan dia boleh tanya. Okey, kita tengok contoh 14 dalam buku teks. Kita gunakan contoh dalam buku teks. Okey, muka surat 53. Muka surat 53. Soalan dia, cari persamaan tangent. Okey, cari persamaan tangent dan normal. Persamaan maknanya jawapan akhir kita dalam bentuk persamaan lah, bukan nilai. Okey, cari persamaan tangent dan normal kepada lengkung. Okey, ni persamaan untuk lengkung. Fx sama dengan x kuasa 3 tolak 2x tambah 5 pada titik P25. Okey, so ini adalah x nya, ini adalah koordinat y. Kita tengok. Kemudian untuk mendapatkan kecurunan garis tangent, MT adalah menggunakan dy per dx. So f prime x ni, masih ingatkan prime kan dy dx, hasilnya adalah 3x kuasa 2 tolak 4x. Macam mana dapat 3x kuasa 2? 3 bawa depan x, 3 tolak 1 dapat 2. Yang ini 2 bawa depan, negatif 2 darab 2 dapat negatif 4. 2 tolak 1, x kuasa 1. Okey, dekat mana dia berlaku? Dia berlaku, garis ini, garis kecurunan tangent ini berlaku pada titik P25. Maknanya dekat sini nilai kecurunan pada titik ini kita boleh kira melalui pembezaan kita tadi. So kita gantikan x kita dengan nilai 2. Okey, dia gantikan x dengan 2, dia dapat jawapan, dia kira nilainya 4, dan 4 ini nilai kecurunan garis tangent. MT tadilah garis tangent. Okey, so dia tanya persamaan. Okey, yang ini sebenarnya formula dia lain, tapi sebenarnya sama juga. Sama kalau gunakan y sama dengan tadi kita dapat 4x tambah c. Okey, kemudian kita gantikan y nya adalah 5 sama dengan 4x nya adalah 2 tambah c. So c nya kita dapat dekat sini 5 tolak 8, 4 darab 2, 8. Positif bila salah jadi negatif 8. So C sama dengan negatif 3. So persamaannya adalah Y sama dengan 4X tolak 3. Samalah dengan ni. Okay, cuba cara dia gunakan formula Y tolak Y1
sama dengan M ni kecerunan, X tolak X1. Okay, tak ada masalah. Mana-mana yang selesa untuk awak gunakan. Okay. So, kalau saya suka gunakan Y sama dengan MX tambah C sebab kita tahulah sama garis lurus. Garis tangent, garis normal memang garis lurus. So, persamaan dia mesti sama dengan Y sama dengan MX tambah C. Okay, selesai bahagian pertama. Untuk kecerunan normal. Kecerunan normal, macam mana dia dapat negatif 1/4? Okay. So, kita kira tadi kita dapat kecerunan MT, M garis tangent ialah, MT kecerunan garis tangent ialah 4. Kan saya dah bagi formula kan, kalau MT darab dengan M normal sama dengan negatif 1. So, kita gantikan T ni 4 darab dengan M normal sama dengan negatif 1. So, kecerunan garis normal sama dengan negatif 1/4. Okey. Yang ni awak kena ingat. Okey, kena ingat. So, kecerunan garis normal kita dah dapat negatif 1/4. So, untuk mencari persamaan, yang ditanya tu persamaan normal, saya gunakan Y sama dengan negatif 1/4 M-nya X tambah C. Normal melalui titik yang sama. Kita boleh gunakanlah P itu juga. So, Y itu adalah 5 sama dengan negatif 1/4. X-nya gantikan dengan 2 tambah C. So, ini kita dapat C-nya sama dengan apa tadi kita kira? Okay, ini 2. Kita dapati 5. Okey, tambah ini positif, ini negatif kan, pindah sebelah jadi positif 1/2. Okay, cuba kita kira lah nanti. So, kita dapati bahawa persamaannya akhirnya adalah, yang ni dia dah mudahkan, ini pecahannya asalnya ni. Okay. So, dia mudahkan, tak nak bentuk macam ni pun tak apa. Okay, yang kita gantikan je nilai C ni kita kira. Okay, nilai C ni masukkan semula dalam Y sama dengan MX tambah C ni, kita akan dapat jawapan untuk persamaan normal. Okay, so boleh cuba fahamkan. Okay.